Lumpur tetap berpendirian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Angka kematian rakyat Palestin kini mencecah 30,410 orang, 90 daripadanya terbunuh dalam tempoh 24 jam lalu. Antara yang terkorban ialah dua bayi kembar Naim dan Wissam Abu Anza yang maut selepas rumah didiami di bedil tentera Zionis. Serangan di Rafah itu turut mengorbankan 12 lagi ahli keluarga bayi malang itu. Serangan ke atas semenanjung Gaza telah mengakibatkan lebih 72,000 lagi cedera sejak 7 Oktober lalu. Kebanyakan mangsa yang terbunuh dan cedera adalah wanita dan kanak-kanak. Keganasan tentera Israel termasuk menembak rakyat Palestin yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan mencetuskan kemarahan masyarakat dunia. Sementara itu, saudara mara dan kenalan menghadiri pengebumian seorang kanak-kanak lelaki Palestin berusia 13 tahun yang terbunuh dalam serangan tentera Israel berhampiran Ramallah di tebing barat. Muhammad Zaid ditembak pada bahagian dada ketika berlindung di kamp pelarian Al-Jalazun pada Ahad. Agensi berita rasmi Palestin Wafa melaporkan kanak-kanak itu mengalami pendarahan selama kira-kira sejam sebelum tentera Israel menyerahkannya kepada pasukan perubatan Palestin. Isu kemanusiaan di Palestin turut mendapat perhatian Dewan Rakyat. Kuala Lumpur tetap berpendirian memperjuang 6 tuntutan utama untuk rakyat Palestin selain mencadangkan tindakan lebih tegas diambil terhadap Israel. Malaysia sama sekali tidak akan berganjak dari menyuarakan 6 tuntutan utama, iaitu yang pertama, gencatan senjata serta-merta dan bantuan kemanusiaan segera. Kedua, menghentikan aktiviti penempatan oleh Israel dan tindakan keganasan penduduk haram atau dengan izin settler. Ketiga, menghentikan serta-merta pemindahan orang awam Palestin secara paksa. Keempat, siasatan ke atas semua pelanggaran undang-undang antarabangsa melalui institusi perundangan antarabangsa. Kelima, menyokong inisiatif keamanan Arab dan rundingan penyelesaian dua negara berdasarkan garis sempadan PRA 1967. Dan yang keenam, memerangi peningkatan global dalam Islamofobia. Malaysia turut mengusulkan agar Palestin diterima masuk sebagai anggota penuh PBB. Sebuah roket SpaceX berlepas dari Florida malam tadi membawa 3 kru angkasawan Amerika Syarikat dan seorang lagi angkasawan Rusia untuk memulakan misi sains selama 6 bulan di orbit bumi. Roket Falcon 9 dengan kapsul Crew Dragon yang dikendalikan secara autonomi digelar Endeavour dilancarkan dari Pusat Angkasa Kennedy NASA di Cape Canaveral di pantai Atlantik Florida pada 10.53 malam. Siaran secara langsung di web NASA SpaceX menunjukkan kapal roket setinggi 25 tingkat itu naik dari menara pelancar dengan kepulan awan wap dan bola api kemerahan yang menerangi langit malam. 4 anak kapal itu dijadualkan tiba di stesen angkasa pada awal Selasa selepas penerbangan selama 16 jam dan mendarat di stesen angkasa antarabangsa ISS kira-kira 420 km dari bumi. Kru dijangka kekal di stesen angkasa sehingga akhir Ogos melakukan kira-kira 250 eksperimen dalam persekitaran microgravity. Pilihan raya Parlimen Serbia yang berlangsung di Disember lalu akan dijalankan semula susulan dakwaan wujudnya penipuan. Pilihan raya berkenaan mencetuskan bantahan selama berminggu-minggu serta tindakan undang-undang terhadap penipuan yang didalangi Presiden Aleksandar Vučić dari pemimpin Parti Progresif Serbia SNS. Pemerhati antarabangsa melaporkan kesalahan termasuk membeli undi dan penambahan peti undi. Pejabat Institusi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia berkata, pilihan raya didominasi Vučić memberi kelebihan kepada parti pemerintah. Di Belgrade, pembangkang menuduh kerajaan membenarkan pengundi dari negara jiran Bosnia membuang undi secara haram. Speaker Parlimen Serbia kini mempunyai 30 hari untuk mengadakan semula pilihan raya baru.
Lebih 30,000 penunjuk perasaan berhimpun di Seoul meneruskan bantahan rancangan kerajaan untuk menambah kota kemasukan ke sekolah perubatan. Kerajaan merancang untuk meningkatkan kemasukan sehingga 2,000 orang bermula tahun 2025 untuk mengatasi masalah kekurangan doktor di negara itu. Ribuan doktor muda berhenti kerja di hospital kerajaan menambah situasi genting di Jabatan Kecemasan. Pihak berkuasa Jumaat lalu meningkatkan tekanan untuk menamatkan mogok dengan polis melancarkan serbuan menyasarkan pegawai Persatuan Perubatan Korea. Kerajaan telah memberikan tarikh akhir Khamis lalu untuk doktor kembali menyambung tugas, namun data menunjukkan hampir 9,000 mengabaikan panggilan berkenaan. Beberapa menteri turut mengancam peserta mogok dengan tindakan undang-undang termasuk menamatkan lesen mereka selain mengadakan rundingan untuk menamatkan pertikaian. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol kekal dengan pendirian untuk meneruskan keputusan menambah kota kemasukan ke sekolah perubatan. Berhenti mengganggu kami, demikian mesej mudah Menteri Luar Filipina Enrique Manalo yang memaklumkan negaranya mahu menyelesaikan pertikaian maritim dengan China secara aman. Bercakap di luar sidang kemuncak ASEAN Australia di Melbourne, Manalo mempertahankan dasar kerajaannya yang menghebahkan gerakan China di wilayah maritim yang menjadi pertikaian. Ini termasuk laluan kapal perang baru-baru ini berdekatan Scarborough Shoal. Rantaian segitiga terumbu dan batu di Laut Cina Selatan itu menjadi isu utama sejak China merampasnya dari Filipina pada 2012. Jelas Manalo, Filipina komited untuk menyelesaikan pertikaian secara aman melalui cara diplomatik atau cara damai. Sambil menegaskan ini tidak akan dilakukan dengan mengorbankan kepentingan negara masing-masing. Situasi banjir di Bolivia, Angkatan Tentera dan anggota Pertahanan Awam menghantar bantuan makanan, air dan perubatan kepada penduduk terjejas banjir di wilayah Pando. Pasukan keselamatan tiba di kawasan terpencil menggunakan perahu untuk mengagihkan bekalan bantuan selain menawarkan sokongan perubatan kepada penduduk yang bergelut akibat bencana itu. Hujan lebat minggu ini telah melanda wilayah Andes dan Amazon. Perkhidmatan Meteorologi dan Hidrologi Bolivia memaklumkan hujan pada Februari telah jauh melebihi paras sungai terutama di La Paz dan Potosi. Bolivia mengisytiharkan darurat pada 28 Februari selepas sungai Acre melimpah memaksa 570 keluarga dari 14 komuniti keluar dari rumah mereka ke tempat perlindungan. Sementara itu, di Ecuador, gunung berapi Kepulauan Galapagos mula meletus. Kementerian Alam Sekitar Ecuador mengesahkan tiada tanda bahaya ditunjukkan kerana gunung berapi itu terletak di pulau tidak berpenghuni. Menurut kenyataan kementerian itu, pelepasan gas dan anomali haba dikesan melalui sistem satelit. Walau bagaimanapun, pihaknya akan terus memantau situasi gunung berapi tersebut. Dalam pada itu, letusan itu tidak akan menjejaskan pelancongan ke pulau itu. La Cumbre di Pulau Fernandina merupakan salah satu daripada gunung berapi aktif di Galapagos yang terletak hampir 1,000 km dari tanah besar Ecuador. Gunung berapi itu kali terakhir meletus pada tahun 2020. Pihak berkuasa memaklumkan letusan itu berkemungkinan lebih besar daripada sebelum ini. Sekurang-kurangnya 12 maut selepas kumpulan kongsi gelap menyerang penjara utama di ibu negara Haiti yang telah mengakibatkan ribuan banduan melarikan diri. Kira-kira 100 daripada sekitar 3,800 banduan masih berada di dalam fasiliti berkenaan selepas serangan lewat Sabtu lalu. Kerajaan Haiti menerusi kenyataan memaklumkan pihak polis cuba mematahkan serangan kumpulan kongsi gelap itu terhadap penjara terbabit. Katanya, serangan terbabit menyebabkan beberapa mangsa cedera dalam kalangan kaki tangan penjara dan banduan. Kumpulan kongsi gelap yang mahu menggulingkan Perdana Menteri Ariel Henry menimbulkan kekecewaan di Port-au-Prince sejak Khamis lalu. 6 individu dilaporkan maut dalam kebakaran semasa upacara keagamaan di Mauritius semalam.
Pesuruhjaya Polis Anil Komadip berkata kebakaran berlaku apabila pedati kayu dan buluh yang membawa patung Dewa Hindu terbakar selepas bersentuhan dengan wayar elektrik yang terdedah. Kebakaran itu mengorbankan 6 nyawa dan menyebabkan 7 lagi cedera, termasuk seorang kritikal. Penganut Hindu berkenaan berjalan kaki ke Tasik Grand Basin yang dianggap suci menjelang perayaan Shivaratri pada 8 Mac depan. Beralih ke berita sukan, Devin Charlton melakar rekod dunia dalam acara 60 meter lari berpagar wanita pada kejohanan olahraga tertutup dunia di Glasgow, Scotland. Atlet berumur 28 tahun itu dari Bahamas itu mencatat masa 7.65 saat untuk memadam rekod terdahulu 7.67 saat yang dikongsinya bersama dengan Thea Jones dari Amerika. Sementara itu, jagoh lompat bergalah dari Sweden, Armand Duplantis mempamerkan aksi luar biasa untuk memenangi emas. Duplantis yang juga juara Olimpik serta juara dunia 2 kali melepasi ketinggian 6.05 meter untuk menambah gelaran kali kedua di kejohanan tertutup dunia. Olaf Koich memenangi perlumbaan peringkat pertama Paris-Nice membabitkan laluan berbukit sejauh 158 km. Jagoh berusia 22 tahun itu mengetuai peloton sebelum berjaya melepasi garisan penamat dalam aksi pecutan beramai-ramai. Olaf kini mendalui pungutan mata bagi kejohanan yang berlangsung selama 8 hari itu membabitkan laluan dari Paris ke Banda Rivera di Nice. Peringkat kedua akan membabitkan laluan sejauh 177.6 km dari Toiri ke Montargis dengan satu lagi pecutan besar-besaran diramalkan. Peringkat ketiga pula adalah ujian masa berpasukan sepanjang 30 km. Bekas Presiden Persatuan Bola Sepak Jerman DFB Theo Zwanziger dan Wolfgang Niersbach dibicarakan hari ini atas tuduhan mengelak cukai berhubung Piala Dunia 2006 yang dianjurkan negara itu. Turut dibicarakan bersama adalah bekas Setiausaha Agung Persatuan berkenaan Horst Schmidt. Ketiga-tiga individu terbabit didakwa mengemukakan penyata cukai yang tidak betul bagi membolehkan persatuan itu mengelak daripada membayar berjuta-juta cukai. Pulangan cukai itu termasuk bayaran 6.7 juta euro daripada DFB kepada Badan Induk Bola Sepak Dunia FIFA. Niersbach, Zwanziger dan Schmidt bagaimanapun menafikan pertuduhan yang dihadapi. Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.